Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam MyCam Studio Informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi selepas kekalahan 2-0 kita ke atas Oman di tempat mereka, mungkin moral pemain kita sedikit down. Jadi nak tak nak semua pemain harus move on dengan game tersebut. Kita bangkit, lupakan kekalahan tersebut dan kita fokus pula pada pertemuan pada 26 hari bulan nanti. Jadi isu Padang tetap jadi isu hangat dalam 2-3 hari sebelum pertemuan Malaysia bertemu dengan pasukan Oman nanti. Jadi kalau kita tengok gambar terkini pun nampak Padang SNBJ agak barai mat. Jadi apa khabar pakar formula rumput negara? Jadi apa-apa kita tunggulah 26 hari bulan nanti. Jadi kalau Padang tu elok, alhamdulillah. Tapi kalau tak elok, tahu-tahulah pakar rumput negara ambil tanggungjawab ini sebesar mungkin kalau Padang tu tak elok. Kalau final Piala Malaysia ni tak apa mat. Kita saja, Malaysia saja yang tahu. Tapi kalau ketika bertemu dengan pasukan Oman nanti, kalau Padang tak elok, kalau Padang kondisi memang barai, memang cukup memalukan nama Malaysia lah. Sebab apa? Ini telah melibatkan peringkat antarabangsa. Jadi misi balas dendam dan misi untuk kita cari kemenangan. Bagi aku, kita tak boleh seri, tak boleh kalah. Sebab apa? Kalau kita seri ataupun kalah dalam game ni, ini akan menyukarkan sedikit peluang kita untuk layak ke pusingan seterusnya. Jadi kemenangan adalah kunci utama kita dalam pertemuan pada 26 hari bulan nanti. Dan menjadi persoalan, adakah line up sama bakal digunakan oleh Kim Panggon dalam pertemuan pada 26 hari bulan nanti ataupun akan diubah sedikit. Jadi Mat, untuk video kali ni aku nak bersembang mengenai prediction aku tentang line up Malaysia bertemu Oman pada 26 hari bulan nanti. Jadi Mat, ini hanyalah pandangan aku, cadangan aku saja. Sebab apa-apa keputusan line up ni semua kat bawah coach kepimpinan Kim Panggon. Sebab apa? Beliau ni lagi arif, lagi bijaksana. Dan kalau korang sendiri ada cadangan korang boleh komen kat bawah nanti. Alright? Jadi untuk formasi, aku cukup yakin yang Kim Panggon takkan ubah lagi. Sebab apa? Kalau kita tengok sekarang, Kim Panggon nampaknya dah biasa dengan formasi 3-4-3. Yang mana 3-4-3 ketika menyerang, 5-2-3 ketika bertahan. Seterusnya untuk penjaga gol. Jadi untuk penjaga gol, aku masih percaya kat Syihan. Sebab apa? Kalau kita tengok pertemuan kita dengan pasukan Oman hari tu, Syihan ada melakukan beberapa crucial save. Jadi untuk Syihan, apa yang aku harapkan, beliau ni lebih tenang, kurangkan mistake dan paling penting adalah communicate dengan defender. Sebab apa? Kalau kita tengok hari tu, beliau juga ada melakukan sedikit masalah dengan Dominic, yang mana mereka ni mungkin tak communicate. Hampir-hampir juga pasukan Oman jaringkan gol. Seterusnya untuk 3 CB. Jadi macam biasa, nama Jeongkul pasti akan diletakkan. Tapi bagi aku hari tu ketika bertemu dengan pasukan Oman, bagi aku itu adalah persembahan paling buruk Jeongkul lah bersama dengan skuad Malaysia sepanjang karier beliau. Boleh nampak yang beliau ni macam tak ada mood Mat ketika bermain ketika itu. Aku pun memang cukup terkejut dengan performa Jeongkul. Tapi apa-apa, harus diingat untuk 3 pertemuan terakhir Malaysia kat Stadium Nasional Bukit Jalil, Jeongkul ni telah skor 3 gol. 2 gol ketika bertemu dengan pasukan Kyrgyzstan dan juga 1 gol ketika bertemu dengan pasukan India. Jadi harus diingat, ketika kita ambil corner, memang Jeongkul lah senjata utama kita untuk jaringkan gol. Jadi untuk Jeongkul, semoga beliau bangkit nanti kat Stadium Nasional Bukit Jalil, insyaAllah. Jadi untuk 2 CB yang lain, aku akan terus kekalkan nama Dominic dan juga nama Syahrul Sa'ad. Jadi boleh nampak sekarang yang cara permainan Dominic ni boleh nampak meningkat. Tak macam dulu lagi lah Mat. Jadi apa yang aku harapkan, Dominic terus kekalkan kecemerlangan beliau ketika bermain. Apa-apa Mat, tatu rimau beliau memang cukup mahal lah. Memang nampak berderang kalau ketika beliau ni bermain. Seterusnya untuk posisi LB, macam biasa nama Corby akan terus dimainkan. Macam biasa, beliau ni adalah seorang pemain yang cukup rajin dan paling konsisten untuk skuad Harimau Melaya ketika bermain atas padang Mat. Seterusnya untuk posisi right back. Kat sini aku still percaya dengan kemampuan Daniel Ting. Boleh nampak ketika bertemu dengan pasukan Oman hari tu, yang beliau ni, prestasi beliau ni cukup baik. Tapi mungkin Kim Panggon ada perancangan sendiri. Sebab itulah beliau ni keluarkan Daniel Ting ni dan masukkan Azhar Azmi. Mungkin kat sini Kim Panggon nak gunakan pure right back. Bagi akulah Daniel Ting ni memang complete defending lah. Sebab apa? Tackling beliau, blocking beliau memang cukup baik. Dan beliau ni juga cukup rajin ketika melakukan overlap. Jadi Mat, bagi aku mungkin tiada perubahan untuk defender kita. Mungkin Kim Panggon akan terus kekalkan nama 5 pemain ini. Dan untuk defender kita, apa yang aku harapkan adalah fokus 100% dan kurangkanlah mistake ketika berada atas padang. Antara mistake yang paling ketara ketika bertemu dengan pasukan Oman hari tu adalah lost position dan juga ball watching. Kalau kita kurangkan 2 mistake ni, insyaAllah
kita mungkin sukar untuk dibolosi dengan pasukan Oman nanti. Seterusnya untuk pemain tengah. Jadi untuk first pemain tengah, aku akan memilih nama Stuart Wilkin. Bagi aku, beliau adalah antara tonggak pemain tengah kita yang paling terbaik ketika ini. Work rate memang 100% atas padang. Dan apa yang aku suka untuk Wilkin ni adalah kelebihan beliau mempunyai shooting yang cukup baik daripada luar kotak penalti. Boleh nampak ketika bertemu dengan pasukan Oman hari itu, beliau ni juga ada try shot on target daripada luar kotak penalti. Jadi ini mungkin bakal menjadi senjata utama untuk skuad Harimau Melaya kalaulah kita sukar untuk cari gol melalui bahagian serangan nanti. Mungkin Wilkin ni bakal gunakan kelebihan beliau shooting daripada luar kotak penalti untuk kita cari gol nanti. Seorang lagi pemain tengah, aku akan letakkan nama Endrick. Bagi aku, Endrick ni adalah seorang pemain yang cukup rajin, cukup konsisten, akan berikan 100% atas padang dan juga seorang pemain yang bagi aku seperti tiada jantung. Memang cukup rajin untuk turun naik, membantu bahagian serangan dan juga bahagian defender kita. Dan paling penting adalah beliau ni mempunyai vision dan juga mission yang cukup baik ketika melakukan hantaran dekat ataupun hantaran jauh. Jadi selepas kita kehilangan beliau dalam pentas Piala Asia ni, kita boleh nampak kemasukan beliau untuk second half ketika bertemu dengan pasukan Oman hari itu seperti memberi sinar, seperti memberi nafas baru untuk bahagian serangan kita mencari gol. Jadi bagi aku, Endrick dan juga Stuart Wilkin adalah dua partner yang paling sesuai untuk Kipanggul turunkan ketika bertemu dengan pasukan Oman nanti. Dua pemain sayap yang lain sudah pasti, nama Arif Aiman dan juga Faisal Halim akan terus dikekalkan. Tapi mereka berdua ni harus berjaga-jaga, Mat. Sebab apa? Mereka berdua ni dah dapat yellow card sebelum ni. Dan kalau mereka berdua ni dapat yellow card ketika bertemu dengan pasukan Oman nanti, sudah pasti mereka tak boleh bertemu dengan pasukan Kyrgyzstan nanti. Bagi aku, pertemuan dengan pasukan Kyrgyzstan nanti juga adalah pertemuan paling penting. Sebab apa? Kita tahu Kyrgyzstan, Malaysia juga Oman tengah fight cukup-cukup untuk dapatkan dua pasukan teratas. Dan sudah pasti larian kedua-dua pemain ni untuk masuk ke dalam kotak penalti akan terus didakih oleh Kipanggul untuk kita cari gol nanti. Boleh kita tahu Aura Stadium Nasional Bukit Jalil ni cukup serasi lah untuk Arif dan juga Faisal Halim. Aku cukup yakin yang mereka bakal bangkit nanti untuk kita cari gol. Terusnya untuk striker, aku akan memilih nama Darren Lock. Seperti mana yang kita tahu, Lock ni adalah seorang pemain yang cukup rajin untuk lakukan pressing. Jadi besar tanggungjawab Lock ni untuk cari gol ketika bertemu dengan pasukan Oman nanti. Jadi Mat, macam mana? Korang bersetuju ataupun tidak dengan cadangan line up aku? Kalau korang rasa player ni patut ada, player ni patut tak ada, korang boleh komen kat bawah ni. Alright, kesebelasan utama korang yang bakal bertemu dengan pasukan Oman nanti. Jadi untuk skuad Harimau Melaya, berjuanglah berhabis-habisan. Semoga kemenangan bakal berpihak kepada kita, insya-Allah. Jadi itu sajalah Mat untuk video aku untuk kali ni. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga komen. Aku Lan, Assalamualaikum.